Okey, di hujung minggu ini kita nak berkongsi bersama dengan anda suatu sukan yang digelar sebagai orienteering, yang mana sukan ini melibatkan kemahiran untuk membaca peta orienteering tersebut dan juga pandu arah menggunakan kompas. Jadi bercakap lebih lanjut bagaimana perlumbaan ataupun sukan orienteering ini bersama dengan saya adalah Tuan Samsuri Abdul Latif yang juga merupakan Presiden Persatuan Sukan Orienteering Malaysia dan Tuan Aswadi Aslah, pengarah bagi perlumbaan orienteering ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Sebelum kita bercerita tentang perlumbaan bagi ataupun boleh kita kata pertandingan lah untuk orienteering ini. Orienteering ini sebagaimana sifatnya ataupun sukan ini yang boleh diperjelaskan? Baik, terima kasih. Sebenarnya sukan orienteering ini sukan navigasi. Okey. Navigasi pemetaan. Sebenarnya kalau kata kalau dulu sukan orienteering orang anggap sebagai rekreasi lah. Okey. Rekreasi. Tapi sekarang ni dia lebih kepada prospek sukan. Sebab sukan ni dipertandingkan di peringkat dunia yang disanction oleh IOF ataupun International Orienteering Federation. Dia dipertandingkan di peringkat World Cup, World Championship di Eropah. Dia ada banyak kelas-kelas dia lah. So sekarang ni kalau kata di Malaysia ni tuntutan ataupun demanding dia sangat tinggi sekarang ni. Okey. Dia memang menggalakkan lah sekarang ni. Sekarang ni kita dah develop sukan ni daripada dah hampir 12 tahun. Dan kita pun dah menganjurkan kejohanan bertaraf antarabangsa dah 5 kali. Dan pada tahun ni sekali lagi kita anjurkan untuk kali kelima dengan sokongan daripada Kementerian Belia dan Sukan, Tourism Malaysia dan dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya. So kita buat pada minggu nak datang ni lah. Ada 2 hari. Next week? 18 dan 19. Okey. Di mana lokasinya? Kalau 18 hari bulan tu dia sprint distance. Kita buat di Anjung Floria, Putrajaya, dan 19 tu kita buat di Taman Botani. Itu medium distance, itu national ranking event. Penyertaan yang saya rasa kalau kali ini untuk edisi kelima ni saya boleh katakan yang terbesar di Asia. Memang ramai penyertaan kali ni. Okey. Saya pun Semua pemainnya ini adalah kategori amatur atau profesional? Elite. Elite. Memang daripada kita ada 10 negara yang akan datang. 10 negara Di dua lokasi tersebut. Termasuk negara-negara Asia tu keseluruhannya banyak datang lah. Dan selebihnya tu daripada Jerman dengan Belgium apa semua datang pada kali ini. So yang ni yang paling meriah lah saya rasa. Paling meriah. Berapa ramai penyertaannya tu? Dekat hampir 300. 300. Dia melibatkan komposisi pasukan dalam satu ataupun individu. Dia kalau orang ni kalau ikut rules IOF, dia kalau dipertandingkan di individu. Melainkan kalau dia pertandingan tu dia adakan peringkat relay ataupun relay sprint, relay middle distance ke apa semua. Yang tu dia ada berpasukan lah. Tapi yang ni dia lebih pada individu. Dan pertandingan dia mengikut umur. Wow, ada kategori. Ada kelas-kelas umur. Okey, mungkin boleh ceritakan 2 hari pertandingan itu, Tuan. Bagaimana corak pertandingannya itu dan kategori-kategori yang disebutkan oleh Tuan. Okey, baik, terima kasih. Untuk kejohanan pada minggu hadapan, kita ada 2 acara, iaitu first adalah World Ranking Event. Masuk World Ranking Event ni, pertandingan ni kepada peserta yang menyertai pertandingan ini, mereka ada point sekiranya menang. Kalau nak diikutkan di Malaysia, kita berbanggalah kerana kita dah mula ada atlet yang rankingnya di dalam Asia, maksudnya best 40. Wow. Terbaik 40 Asia. Bukan mudah tu nak dapat terbaik 40 Asia kan. Sebab sukan ni pun walaupun dah lama, kalau ikut sukan ni dah masuk 40 tahun dekat Malaysia. Sebab mula diperkenalkan pada tahun 1983. Cuma demandingnya agak kurang lah. Tapi sejak kebelakangan ini nampaknya sukan ni dah mula diminati oleh ramai pihak, terutamanya kepada pelari-pelari lah. Sebab mungkin mereka sudah bosan berlari dan cuba mencari satu sukan yang orang kata larian bijak. Yang perlu ada cari arah. Ya, betul kan. Bercakap berkenaan dengan pertandingan yang akan berlangsung pada minggu depan, pada hari pertamanya World Ranking Event, kita akan buat di Anjung Floria dalam kategori sprint distance. Jaraknya tidaklah berapa jauh. Bila kata sprint ni, dia punya komposisi masa sekitar 13 ke 15 minit untuk yang pertama. Dia short distance. Ya, dia short distance. Embargo dia betul-betul di kawasan Anjung Floria, akan bermain di kawasan taman. Dan untuk kategori untuk hari kedua, iaitu pada hari Ahad, kita akan buat di Taman Botani. Dan ini adalah peringkat national event lah. Tetapi akan disertai juga oleh atlet-atlet antarabangsa. Cuma bezanya World Ranking Event ni adalah untuk ranking yang dibawa ke peringkat dunia.
Dan untuk national ranking event tu kepada peserta Malaysia saja, ranking itu akan ada ranking di Malaysia. Untuk lokal. Ya, betul. Okey. Jadi akan ada kedua-dua penyertaan lah. Maksudnya di peringkat World Ranking Event pun ada atlet antarabangsa dan di National Ranking Event pun atlet antarabangsa ni boleh bertanding. Cuma mereka tak ada point lah, itu yang beza. Apa pemenang di Anjung Floria tu akan bertanding di Taman Botani? Ya, betul. Mereka akan maksudnya kebiasaannya yang masuk World Ranking Event akan turut serta join National Ranking Event sebab yalah alang-alang diorang dah datang jauh-jauh kan. Sebab yang seronoknya orientering ni sebab sukan ni dia pelbagai peringkat umur. Okey. Jadi ada yang Seawal datang usia berapa? kalau ikutkan di pertandingan di peringkat antarabangsa seawal umur 5 tahun dah dipertandingkan. 5 tahun? Ya, memang ada kategori 5 tahun. Cuma di Malaysia ni di peringkat sekolah rendah pun dah mula dipertandingkan lah. Okey, belasan tahun. Ya, belasan tahun dan paling tua dalam sejarah orientering yang ada sekarang, pesertanya berumur 105 tahun. Ya, 105 tahun. Oh, ini peserta yang paling orang kata veteran. Ya, veteran di peringkat dunia lah. Orientering ini. Ya. Cuma di Malaysia ni kategori umur 65 tahun juga ada yang menyertai. Ada juga. Ya, ada juga. Wow, sebab kelas dia tu. Kita bezakan kelas 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Contoh 35 satu kategori, 40 satu kategori. Okey. Jadi daripada segi dia punya kadar beza tu dia tak terlalu jauh lah. Itu yang menariknya. Itu lebih adil lah saya. Ya, betul. Tapi kita nak tahu, tadi disebutkan perlumbaan perlu untuk pantas. Cuma bila melibatkan navigasi dan sebagainya ni, apa cabarannya? Apa yang perlu di-achieve at the end of the race dan juga bagaimana untuk memastikan perlumbaan itu mengikut kepada cabaran-cabaran itu? Sebab kalau ikutkan kata macam kejohanan-kejohanan yang dispesifikasikan peraturan daripada IOF. So kebanyakannya atlet-atlet masuk ni, diorang ni selalunya kalau di peringkat dunia, diorang kena ada lesen. Okey. Lesen yang didaftar dengan IOF. Dan kita Malaysia pun ramai atlet yang dah ada lesen macam basikal lah, daftar dengan UCI apa semua macam tu kan. Cuma orang terima macam tu juga. Tapi kebanyakan mereka atlet ni, mereka ni memang dah mahir. Kan? Kalau dia newbies pun, dia baru pun sukan yang cepat mudah dipaham. Sebab tu kadang-kadang kebanyakan atlet yang ada dekat Malaysia ni, diorang takut disebabkan peta tu. Diorang takut bila sebut peta je, diorang dah takut. Apa masalah dengan peta tu? Diorang takut bila sebut peta. Tak boleh nak negotiate dengan peta lah. Susah nak masuk dengan peta kan. Okay. So, tapi kalau tengok dalam video ni kan, ini sukan yang bukan sekadar bermain di urban ataupun bermain di park. So dia main dalam trail sama. So dia sama juga dengan ultra running, trail running semua kan. Tapi dia nak kata diorang ni berjalan susah. Sebab diorang ni memang moving forward, memang cepat. Sebab tu saya kata sukan orientering ini bukan sukan yang biasa-biasa lah. Tapi yang mana dipertandingkan di Anjung Floria ni ini memang yang datang tu daripada elit atlet, daripada yang negara-negara yang saya nampak konsisten lah, yang macam Hong Kong, Taiwan, Jepun. So yang memang favorite, memang banyak famous atlet datang lah. So Malaysia ni sebenarnya menjadi tumpuan setiap kali penganjuran dia berlari, memang jadi tumpuan negara-negara Asia dan negara-negara luar. Sebab mereka klasifikasi untuk kategorikan Malaysia ni sebagai penganjur yang well prepared untuk organize. Betul, sukan orientering juga sebenarnya dia ada kesinambungan dengan promosi untuk sukan pelancongan. Dia pelancongan, jadi ramai orang luar datang kunjung ke Malaysia kan disebabkan sukan ni, penganjuran ni. So diorang ialah datang ke Malaysia kan, melainkan dari segi pembangunan sukan itu sendiri dan sektor pelancongan itu sekali kan. Saya tertarik dengan the second day yang di Taman Botani itu ya. Kalau yang di Taman Floria tu lebih kurang 13 hingga 15 minit. Tapi di Taman Botani itu berapa jarak dia punya track ataupun untuk durasinya? Okey, untuk acara National Ranking Event yang kita bagilah untuk yang di Taman Botani itu, kita akan menggunakan format middle distance ataupun jarak sederhana. Okey. Kalau dilihat sendiri dari segi embargo, Taman Botani itu memang kategori besar lah, memang besar. Okey. Jadi kebiasaannya untuk format middle distance jarak sekitar dalam 7 ke 8 kilometer. Okey. Dan durasi masa boleh pergi sehingga 1 jam lah untuk pemenang pertama. Wow. Jadi mencari arah lah. Ya, mencari arah. Yang menariknya Taman Botani ni sebab dia bukannya kawasan yang landai. Memang berbukit-bukit di situ. Dan dengan
kalau kita taman botani itu sendiri dengan banyak benda-benda yang menarik kat sana lah. Saya pun memang terlibat dengan pembuatan map, dengan pembuatan peta pertandingan. Memang sangat cantik lah tempat tu. Kita ada kat sana dengan ada yang terbaru macam Taman Kelulut ke situ kan. Jadi dia punya checkpoint ataupun spot-spot yang antara tempat yang dia akan cari itu di tempat-tempat yang... Ada berapa checkpoint? Boleh beritahu? Rahsia lah. Belum masa ni rahsia lagi. Okey. Okey, itu terpulang kepada peserta untuk mencari checkpointnya nanti. Terbuka kepada awam, boleh menonton dan sebagainya? Memang kita galakkan datang pun sebenarnya. Okey. Boleh promosikan? Sebab selalunya kalau kebanyakan yang kita buat yang terbaru ni kita buat di Kuantan. Kadang-kadang promosi tu dikategorikan sebagai penting untuk diorang tengok secara live kejohanan itu akan berlangsung. Tapi kali ini saya jemput kepada semua spectators, penonton yang ada di sekitar Lembah Kelang ke di mana Malaysia yang ada, kalau nak tengok secara live kejohanan ni boleh datang pada 18 dan 19 di Putrajaya. Dan seperti dalam skrin kita tengok 18 di Anjung Floria, 19 di Taman Botani. Yang ni kali ini memang atlet yang ramai datang, so boleh tengok, memberi sokongan kepada atlet-atlet kita di Malaysia untuk sebagai pembangunan sukan itu sendirilah. Okey, Tuan Aswadi, mungkin boleh promosi. Harapan saya lah untuk pertandingan yang akan datang ni. Kita Malaysia sebenarnya mempunyai atlet yang baik ataupun bagus dalam orienteering. Jadi dengan penganjuran acara yang berperingkat antarabangsa ni, saya harap ramai muka-muka barulah yang berani menyok cabaran dan ini merupakan salah satu peluang untuk atlet Malaysia mengumpul poin. Kerana event-event yang banyak berlangsung orienteering ni kebanyakannya berlangsung di negara-negara Eropah. Jadi kalau kata kita sendiri nak bertanding di kejohanan-kejohanan di Eropah memang kos agak tinggilah kan. Jadi kepada atlet-atlet yang menyertai pertandingan pada kali ini sekurang-kurangnya bertanding di tempat sendiri. Tapi macam biasalah, jangan ingat kita bila bertanding kat tempat sendiri itu mesti menang. Mudah ya betul. Sebab kebanyakan daripada list nama yang saya lihat, atlet-atlet terbaik Asia pun yang top 10 pun akan turun. Yang kebanyakan daripada Japan dan juga Hong Kong. Itu semua top 10 Asia lah. Dan maksudnya atlet-atlet yang bertanding pada kali ini dapat merasa dan mungkin boleh mendapatkan tips-tips lah macam mana menjadi seorang orienteers yang bagus daripada atlet terbaik Asia. This is a big international event ya. 18 untuk world ranking dan 19 untuk national ranking. Okey, selamat berjaya diucapkan untuk pertandingan tersebut. Terima kasih kepada Tuan Samsuri, terima kasih Tuan Aswadi. Kita ucapkan selamat berjaya. Anda juga boleh hadir ke Putrajaya 18 dan juga 19 bermula seawal. Dia start list dalam pukul 8 pagi. 8 pagi. Okey, sehingga... Sebab diorang ni datang, kita buka event center dalam pukul 7.30. Pukul 9.30 dia quarantine close. Diorang ni kena quarantine. Kena quarantine. Lepas quarantine tu, lepas tu pukul 10 kita akan start untuk start list pertama. Dan untuk ni, penyampaian hadiah untuk World Ranking akan dihadiri oleh yang berhormat Timbalan Menteri KBS. Akan datang bersama dan juga dengan pengarah-pengarah daripada Perbandanan dan Tourism Malaysia. Yang berhormat Timbalan Menteri akan turut bersama. Terima kasih diucapkan. Selamat berjaya, all the best. Dan juga selamat berjaya untuk peserta-peserta negara yang akan bertanding nanti. Kita nak berehat seketika dan kita akan ke cerita pagi Sarawak. Tarikan terbaru pelancong di Miri. Apakah antara tarikannya? Jom sama-sama kita saksikan.